tidak ada sebuah negeri juga pun yang ada di atas muka bumi ini kecuali akan dijelajah oleh Dajjal, dan ia akan menguasai negeri-negeri tersebut kecuali Makkah dan Madinah. Maka Dajjal tidak melalui mana-mana jalan untuk masuk ke kedua kota ini kecuali di sana ada malaikat yang menjaganya dengan pedang yang terhunus. Maka Dajjal hanya boleh sampai di kawasan yang berbatu merah di dekat persimpangan yang bernama Sabikhah. Lalu bergegarlah kota Madinah 3 kali gegaran. Maka tidak ada seorang munafik laki-laki atau munafik perempuan kecuali ia akan keluar daripada Madinah tersebut dan mengikuti Dajjal. Maka Madinah itu sama seperti tempat pembakaran besi yang mengeluarkan karat daripadanya. Dan hari itu dinamakan sebagai hari Al-Khalas, iaitu hari penapisan. Baik. Hadis ni riwayat Ibnu Majah. Dia ada banyak riwayat-riwayat yang lain. Antaranya dalam riwayat Muslim, tak silap saya, dalam kitab Muslim ada satu versi yang lain dengan penambahan cerita tetapi peristiwa yang sama. Baik. Dajjal ni dia akan pergi ke satu dunia, kemudian dia cuba nak masuk ke Mekah, tak boleh. Kerana ada malaikat yang menjaga dengan pedang yang terhunus. Lalu larilah dia pergi ke Madinah pula. Sebab semua tempat dah pergi dah ni. Pergi pula ke Madinah. Nak masuk ke Madinah, dalam hadis menyatakan ketika itu Madinah ada 7 pintu. Dan kalau tengok dalam map, kat Google Map, memang ada 7 jalan nak masuk ke Madinah pun. Ada 7 pintu gerbang nak masuk ke Madinah melalui jalan darat lah. Dan ketujuh-tujuh pintu itu ada malaikat yang menjaganya, yang tak boleh untuk Dajjal masuk. Lalu Dajjal pun berhenti di sebuah tempat yang bernama Sabikhah, yang mana Dajjal akan naik ke atas sebuah bukit. Yang mana bukit itu nama dia Jabal Habshi. Bukit ini dia terletak lebih kurang 8 km daripada Masjid Nabawi, yang mana terletak di tanah halal. Dia ada tanah haram dengan tanah halal. Tanah haram ni sempadan Madinah. Diharamkan orang-orang kafir menjejakkan kaki padanya, maka dinamakan tanah haram. Tanah haram ni ada di Mekah dan ada di Madinah. Jadi siapa yang bisa pergi umrah haji, kalau kita pergi ke miqat untuk berniat ihram tu kan, maka di situlah sempadan tanah haram. Lepas pada dinding miqat tu, lepas pada tugu miqat tu, itu tanah halal. Jadi kalau duduk kat dalam, maka itu tanah haram. Maka orang-orang kafir tidak dibenarkan masuk, Allah Ta'ala haramkan. Maka dinamakanlah tanah itu tanah haram. Begitu juga dalam masjid dinamakan Masjidil Haram, kerana tidak boleh ada sesiapa yang kufur kepada Allah untuk berada di dalam masjid tersebut. Hanya orang yang beriman kepada Allah saja yang layak menjejakkan kaki ke Masjidil Haram. Okey. Jadi Dajjal telah pergi ke satu tempat nama Sabikhah. Di sebelahnya ada sebuah bukit. Bukit itu nama dia Jabal Habshi. Dan ia terletak di tanah halal. Betul-betul dekat sempadan. Betul-betul dekat sempadan. Sempadan betul. Kira turun daripada bukit tu, depan tu dah tanah haram dah. Tanah haram Madinah. Jadi Dajjal naik ke atas bukit Jabal Habshi ini bersama dengan pengikut-pengikut dia. Dia akan bermalam di situ. Bermalam di atas bukit. Dan ketika itu Nabi SAW bagi tahu Dajjal akan tunjukkan kepada pengikut-pengikut dia ke arah Masjid Nabawi. Nah, Masjid Nabawi ini dia tinggi dan bangunan tepi-tepi dia semua rendah-rendah. Berbeza dengan Mekah. Mekah ni halui je jadinya. Sebab keliling dia semua dia buat tinggi-tinggi. Hotel-hotel dengan dia punya jam besar dia, semua buat tinggi-tinggi, melangut tengok atas sampai boleh jatuh ke piah. Tinggi yang amat. Tapi bila mai Madinah, semua bangunan rendah-rendah. Rendah-rendah ya, kita nampak Masjid Nabawi tu yang tersergam, indah, besar. Paling besar, paling tinggi adalah Masjid Nabawi. Nah, tu beza dia. Kerana di Madinah ni ulama haramkan bangunan lebih tinggi daripada Masjid Nabawi kerana nak menghormati jasad Rasulullah dan nak menghormati Masjid Nabawi itu sendiri. Jangan macam biadab lah kan, kita nak jasad Nabi ada dekat situ duk buat bangunan tinggi-tinggi. Tapi kalau di Mekah, mereka fatwa kata boleh sebab tak ada jasad Nabi-Nabi ke apa kat situ, buatlah tinggi-tinggi. Lagipun keperluan di sana untuk melayani jemaah yang ramai, perlukan hotel apa semua, maka mereka pun buatlah besar-besar kat sana. Okey, tak apa. Jadi daripada atas bukit tu,
Dajjal tunjuk kat pengikut dia, nampak tu bangunan putih tu. Dia kata bangunan putih tu istananya Ahmad, dia kata. Itulah istananya Ahmad. Istana yang berwarna putih itu istananya Ahmad. Ketika Nabi SAW sebut hadis ni, Masjid Nabawi hanyalah bertiangkan pokok kurma. Depa bubur kayu kat atas, depa tutup dengan pelepah tamar, pelepah pokok kurma letak di atas sebagai bumbung. Nabi habaq kata Masjid Nabawi tak lama lagi akan jadi istana dan ianya berwarna putih. Dan lah ni kalau tuan-tuan pergi tengok, memang lagi besar daripada mana-mana istana yang ada dalam dunia ni. Istana Buckingham ke, istana negara ke, tak boleh lawan kebesaran Masjid Nabawi. Dan semuanya putih. Kalau tengok dekat Google satellite daripada atas tu, putih, terang benerang. Daripada atas langit pun nampak dah. Okey. Jadi Nabi punya kebenaran telah dibuktikan. Sekarang ni dah jadi istana yang warna putih. Dan Dajjal kata itulah istananya Ahmad. Kemudian esoknya dia pun turun, Dajjal bersama dengan pengikut dia kembali ke Sabikhah tadi ni. Lalu di situ dia akan menggegarkan Madinah dengan 3 gegaran. Macam mana dia gegar tu tak tahulah. Guna mesin ke, dia hentak kaki guna sihir dia ke, atau guna alat-alat tertentu, tetapi Madinah bergegar. Lalu keluarlah orang-orang munafik, orang-orang yang di dalam hatinya ada ragu-ragu pada Allah, orang-orang yang dalam hati dia ada teringin nak ikut Dajjal. Mereka ni terkeluar daripada rumah mereka di Madinah dalam keadaan mabuk setelah Dajjal menggegarkan Madinah. Keluar daripada rumah mereka dalam keadaan mabuk, pening semua, pakat-pakat semua duk ikut Dajjal, keluar daripada Madinah. Dan bergabung dia bersama dengan Dajjal. Baik. Apa yang menariknya, hadis ni, pada hari ini, Jabal Habsyi telah kita kenal pasti di mana. Terletaknya dia di tanah halal, 8.9 km tak silap saya, daripada Masjid Nabawi. Dan yang lebih menariknya, di atas Jabal Habsyi itu pada hari ini, Kerajaan Saudi telah membina sebuah istana disebut sebagai Kisra Malik Al-Madinah. Kisra Malik Al-Madinah. Di situ terletaknya istana yang dibina oleh Kerajaan Saudi, yang mana bila tengok daripada atas, bentuk dia bentuk satu mata. Cantik ya, dia buat dekat atas Bukit Habsyi tu. Kalau tuan-tuan nak tengok, tuan-tuan boleh tengok di Google. Google je dekat dalam handphone Istana Dajjal di Madinah. Nanti keluar gambar dia. Saya setiap kali saya pergi umrah, saya bawa jemaah saya lalu dekat situ. Tengok ni, bukti kebenaran hadis Rasulullah. Yang mana Dajjal dia akan mai ke sini, tapi tak boleh masuk ke Madinah. Lalu dia akan naik ke atas bukit ni untuk bermalam di situ. Mereka dah siapkan dah penginapan untuk dia. Mereka dah siap dah penginapan untuk dia, berupa sebuah istana. Istana tu bentuk satu mata daripada atas. Tengok gambar satelit lagu tu lah, gambar sebiji mata. Seolah-olah meraihkan Dajjal yang memang ada sebiji mata saja. Kan? Memang seolah-olah dibina istana tu untuk dia. Macam-macam lah spekulasi. Dia pun kata tak tahulah, kebetulan sajalah. Dia sejarah istana tu, raja yang perintahkan buat dengan alasan nak jadikan ia sebagai istana singgah. Istana singgah raja ni kan biasalah, rata-rata ada. Jadi dia nak buat istana singgah dia, tapi dia tak mau buat di tanah haram, sebab dia nak menerima tetamu orang-orang kafir. Maka kena buat di tanah halal yang bersempadan dengan tanah haram. Jadi konon-kononnya lagi kalau mereka nak buat apa-apa hak tak elok apa semua ni, sekurang-kurangnya bukan di tanah haram. Takut lagi bala direct kena ke apa kan. Jadi mereka buatlah di tanah halal. Dan mereka duk cari location, tengok-tengok Jabal Habsyi inilah yang paling elok sekali. Sebab dia duk atas bukit. Jadi tak kenalah gangguan-gangguan rakyat biasa ni. Atas bukit tu pula mendatar elok, buat atas ni Dia pun kata tak tahu. Allahu a'lam. Bagi saya benda tu memang dah dirancang elok lah kot, kan? Mungkin Dajjal ni dah bagi arahan dah, buat siap-siap.
Aku nak menginap nanti. Bila aku mai ke Madinah, aku nak duduk kat situ. Allahu alam. Tapi lah ni duk ada dah. Tuan-tuan boleh Google sendiri. Saya setiap kali pergi umrah, saya akan tunjuk dekat jemaah saya. Ni Istana Dajjal. Sebab disebutkan dalam hadis. Disebutkan dalam hadis. Ni hadis yang kita baca tadi ni. Muka surat 62.